Pada penggal yang lepas, ada yang menuduh saya mencuba menidakkan dan mencabar hak orang Melayu dan kononnya saya ingin menghentikan segala usaha membantu Bumi Putera dan mencabar hak orang Melayu. Ini adalah jauh sekali dari kenyataan saya yang jelas dalam hitam putih dan sudah pun dirakamkan dalam laporan Hansard. Saya tidak pernah mempersoalkan hak-hak masyarakat Bumi Putera yang termaktub dalam perlembagaan. Yang mencabar hak-hak Bumi Putera dan ingin menghapuskan hak Bumi Putera ini adalah parti DAP. Yang mana hingga ke hari ini mereka tidak menurunkan deklarasi setapak yang berjanji secara irrevocable, tidak boleh dibatalkan untuk menghapuskan hak Bumi Putera. Saya ingin bertanya pada kepimpinan DAP yang ada dalam kerajaan pada hari ini, bilakah mereka akan menurunkan penerbitan ini dari laman rasmi DAP? Kerana DAP sudah pun menjadi kerajaan dan perlulah akur pada perlembagaan. Dekat politik mereka inilah yang menyebabkan syakbasangka politik dan percaturan politik perkauman berterusan, di mana kecurigaan antara etnik semakin meninggi dan merunsingkan lebih-lebih lagi antara PAS dan DAP yang pernah menjalin hubungan tahluf sirasi atau berkahwin dengan niat bercerai pada satu masa dahulu. Saya juga ingin ajak Ketua Pemuda UMNO Dr. Ahmad Saleh untuk menumpukan kejantanan pemuda untuk memantau dan memastikan DAP supaya menurunkan deklarasi ini yang secara nyata mahu menghapuskan hak Bumi Putera dan bukannya dengan sengaja mengapi-apikan isu kesilapan yang mana pihak berkenaan sudah pun insaf, sudah pun mengaku salah, meminta maaf dengan kanta pembesar perkauman pada isu-isu ini yang mana penguatkuasaan undang-undang dan akta ada. Janganlah Ketua Pemuda UMNO menjadi penguatkuasa penterjemah undang-undang dan juga hakim dengan mengambil tindakan ikut hati dan emosi tanpa keluhuran perlembagaan atau kedaulatan undang-undang. Tindakan angkuh dan tak endah undang-undang inilah yang menyebabkan rakyat fed up dan cemuh. Tindakan sebegini bukanlah suci murni tetapi membuli. Tindakan beliau telah juga diteladani sekumpulan vigilante yang bertindak menyerang dan memaksa individu yang dianggap bersalah untuk memohon maaf secara terbuka dan nampak sangat mereka dalam ketakutan. Serangan atau assault adalah satu kesalahan, satu penjenayah. Ini kalau berterusan mungkin akan membawa kepada kejadian yang kurang menyenangkan dan boleh membawa kepada kecederaan. Kenapa Ketua Pemuda tidak bertakhir dengan DAP dalam isu penghapusan Bumi Putera dalam laman rasmi DAP? Takut, kecut ataupun sakit perut? Kita ke bawah duli Maha Mulia Tuanku agar kenyataan 3R haruslah dihentikan. Tetapi kita tidak dapat elakkan daripada perbincangan 3R, khususnya agama dan ras, apabila masih ada lagi politik mencabar amalan-amalan kemajmukan. Seperti usaha menghapuskan sekolah vernacular yang sudah pun diberi jaminan politik dan undang-undang bertahun-tahun. Malaysia telah diasaskan atas kemajmukan dan kepelbagaian. Menghormati satu sama lain dengan amalan tolak ansur, akomodasi dan menjadi asas perpaduan bangsa Malaysia yang membolehkan kita hidup aman, tenteram dalam harmoni. Semua pihak dari lapisan bawah ke atas sehinggalah raja-raja dan semua rakyat Malaysia tanpa kira majoriti atau minoriti mempunyai hak-hak asasi yang dipelihara dan dilindungi oleh institusi Majlis Raja-Raja dan juga peruntukan dalam perlembagaan persekutuan. Sebenarnya, negara Malaysia telah diasaskan atas premis negara ini adalah sekular, multiracial dan inklusif. Perdana Menteri pertama Bapa Malaysia Allahyarham Tunku Abdul Rahman dan juga Perdana Menteri kemudiannya telah berkali-kali memberi jaminan. Namun polemik politik PAS dan DAP telah mencabar asas pembentukan negara Malaysia ini semasa pentadbiran perikatan dan kemudiannya Barisan Nasional. Apabila ada percubaan dan usaha untuk memperkudakan ras, mengadu dombakan rakyat atas perbezaan bahasa, budaya dan agama, maka negara ini telah berpecah. DAP dengan Malaysia-Malaysianya dan penghapusan hak-hak Bumi Putera serta kesamarataan. PAS dengan retorik politik negara Islam ala PAS yang mahu mengenepikan apa yang termaktub dalam perlembagaan dengan perjuangan PAS. Kedua-dua parti ini berubah-ubah rentak. Irama dan nada mengikut masa. Akhir-akhirnya, apabila UMNO berpecah, belah bersiri-siri, ia telah menguntungkan DAP dan PAS sehingga kedua parti ini pada hari ini menjadi parti terbesar dalam barisan kerajaan dan parti terbesar dalam barisan pembangkang. Malangnya, perjuangan mereka telah menimbulkan lebih banyak kegentingan.
keretakan dan ketegangan antara rakyat Malaysia, dan sehingga hari ini perjuangan kedua-dua parti ini masih tidak jelas dan dalam kesamaran. Apakah corak, hala tuju dan endgame mereka yang sebenarnya? Perjuangan DAP untuk menghapuskan hak Bumiputera dan mewujudkan kesamarataan Malaysia masih wujud atau tidak? Ataupun ditangguhkan sementara ataupun sudah pun dibatalkan langsung. Begitu juga perjuangan menjadikan negara ini negara Islam ala PAS masih wujud lagi tak? Apakah modal dan contoh perlembagaan yang sebenarnya yang mahu diwujudkan oleh PAS?